Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi sesi perkongsian bahan bantu mengajar untuk anak-anak keperluan khas. BBM ataupun aktiviti yang saya akan kongsikan pada hari ini ataupun saya akan perkenalkan kepada guru-guru dan ibu bapa pada hari ini adalah Lazy 8. Lazy 8 ini adalah satu latihan kinesiologi yang menggunakan huruf 8 secara mendatar. Okay. Latihan ini sangat sesuai untuk anak-anak yang mempunyai masalah pemprosesan sensori. Dan ia juga membantu jika kita melakukan latihan Lazy 8 ini di rumah setiap hari, ia membantu untuk meningkatkan koordinasi otak kanan dan otak kiri. Okay, koordinasi otak kanan dan otak kiri yang seimbang ini membantu murid-murid untuk berfikir secara kreatif dan juga dapat meningkatkan kemahiran penakulan mereka, pemikiran penakulan anak-anak ini. Selain daripada itu, aktiviti ini juga sangat membantu untuk meningkatkan kemahiran menulis anak-anak, khususnya motor halus ya. Kemahiran menulis anak-anak khususnya motor halus seperti pergerakan ke kanan, pergerakan ke kiri dan juga tripod grip. Tripod ini yang dikatakan sebagai tripod grip ya. Jadi latihan ini jika kita lakukan secara berterusan, secara konsisten, dia amat memberi kesan positif kepada anak-anak dari segi penulisan. Okey, pada masa yang sama, jika kita melakukan kemahiran atau latihan ini di rumah ataupun di sekolah, kalau seboleh-bolehnya setiap hari ataupun dengan kerap, selepas satu jangka masa, kita dapat melihat satu perkembangan signifikan dalam kawalan kelajuan dan juga kelancaran ketika anak-anak menulis. Okay, selain itu, aktiviti ini juga dapat membantu anak murid ataupun anak-anak keperluan khas untuk mengenal pasti dominasi tangan, iaitu sama ada kiri ataupun kanan, yang amat berkait rapat dengan kemahiran directionality. Latihan ini jika dilihat sesuai untuk dilaksanakan bagi anak-anak yang mempunyai kondisi seperti disleksia, dispraksia, ADHD, ADD, autism ataupun autisma dan juga anak murid ataupun anak-anak yang mempunyai sensory processing disorder. Okay. Terdapat pelbagai versi untuk melaksanakan Lazy 8 oleh guru-guru dan juga ibu bapa dengan anak-anak sendiri di rumah. Namun apa yang saya akan kongsikan ataupun apa yang saya akan tunjukkan pada hari ini adalah satu versi Lazy 8 yang mudah, tidak memerlukan kos yang tinggi untuk membina pahan dia dan senang diikuti. Sekarang mari kita lihat cara-cara untuk melaksanakan latihan Lazy 8. Untuk aktiviti Lazy 8 ini, kita memerlukan beberapa peralatan. Pertama sekali, kita perlu ada sebuah buku latihan. Boleh guna buku latihan anak di sekolah ataupun boleh juga beli di kedai-kedai buku. Okey, perlu ada buku latihan bergaris seperti ini ya. Kemudian, kita perlukan beberapa batang pensil warna. Okey, pensil warna yang berwarna hijau, boleh guna warna merah, warna oranye, warna biru. Seboleh-bolehnya kita ambil warna yang terang. Dan yang ketiga sekali, kita perlukan sebatang pen, tak kisah warna apa, warna hitam boleh, warna biru boleh, asalkan dia terang untuk tujuan catatan. Mari kita lihat bagaimana kita boleh melaksanakan aktiviti ini dengan murid-murid di sekolah ataupun anak-anak di rumah. Aktiviti ini melibatkan dua peringkat. Peringkat pertama adalah peringkat asas. Peringkat kedua adalah peringkat yang lebih mahir. Okey, di peringkat asas kita akan memastikan murid-murid ataupun anak kita dapat menguasai kemahiran yang diajar, dan di peringkat kedua pula lebih kepada murid-murid atau anak-anak membuat aktiviti ini secara sendiri, secara individu, tanpa bimbingan guru ataupun ibu bapa. Di peringkat pertama, kita akan menggunakan halaman muka surat buku dalam bentuk landscape seperti ini. Kita akan gunakan dalam bentuk landscape seperti ini. Semasa kita
menjalankan aktiviti ini, kita juga akan memperkenalkan beberapa kosakata kepada murid-murid ataupun anak kita, iaitu contohnya antaranya adalah seperti titik tengah. Okey, kita perkenalkan titik tengah. Lepas tu kita perkenalkan berputar, vocabulary berputar. Kita perkenalkan kosakata seperti kiri ke atas, kiri ke bawah, kanan ke atas, kanan ke bawah. Sambil kita membimbing, kita sebutkan kosakata ini supaya murid-murid ataupun anak boleh faham dan mengikut arahan yang diberikan. Okay. Pada peringkat pertama, dalam peringkat pertama, langkah satu adalah kita tandakan titik tengah. Kemudian kita bimbing tangan anak. Kita bimbing tangan anak untuk membuat nombor 8 secara mendatar. Okey. Bermula daripada titik tengah, putar kiri ke atas, kiri ke bawah, ke titik tengah, kanan ke atas, kanan ke bawah, dan kita ulang. Kita ulang kegiatan ini dalam kiraan 10. Okey, untuk permulaan kita buat dalam kiraan 10. Setelah selesai, kita berhenti dan kita catatkan tarikh aktiviti ini dibuat, iaitu pada hari ini 29 hari bulan 5 2020. Okey. Kemudian kita juga catatkan tangan mana yang kita guna untuk aktiviti ini, iaitu tadi saya gunakan tangan kanan. Okey. Tangan kanan. Aktiviti ini pada peringkat pertama dan peringkat kedua kita akan laksanakan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan kita, iaitu tangan kanan dan tangan kiri, kerana selain daripada dia membantu penulisan, dia juga membantu kanak-kanak ataupun anak-anak untuk meningkatkan koordinasi otak tangan dan otak kanan dan otak kiri dengan menggunakan kaedah iaitu melakukan aktiviti ini dengan menggunakan tangan kanan dan juga tangan kiri. Selepas ini kita akan buat pula aktiviti ini dengan tangan kiri pula. Proses yang sama, untuk arahan yang sama, tandakan titik di tengah-tengah. Kemudian kita gunakan pensel warna, tapi kali ini kita gunakan tangan kiri. Proses yang sama, titik tengah, putar ke kiri atas, turun ke kiri bawah, titik tengah, putar ke kanan atas, turun ke kanan bawah, dan titik tengah, dan kita ulang proses ini dalam kiraan 10. Setelah selesai, kita tulis tarikh 29 hari bulan 5, dan yang ini kita gunakan tangan kiri. Apabila peringkat pertama selesai, di mana kita rasa anak ataupun murid-murid telah menguasai aktiviti Lazy Egg ini tanpa bimbingan, maka kita boleh progres kepada peringkat yang kedua. Di peringkat kedua ini kita akan menggunakan halaman buku dalam bentuk portrait pula. Okey, di peringkat ini kita akan gunakan dalam bentuk portrait, di mana kita akan bahagikan halaman portrait ini kepada 2. Kalau ada pembaris, boleh guna pembaris ya. Okey, kita boleh bahagikan halaman kepada 2, dan masih lagi kita menggunakan teknik yang sama, iaitu kita tandakan titik tengah. Kemudian kita mula dengan tangan kanan, iaitu titik tengah, putar kiri ke atas, turun kiri ke bawah, putar kanan ke atas, turun kanan ke bawah, dan ulang proses. Okey, di peringkat kedua kita boleh tingkatkan perkiraan, iaitu daripada 10 kepada 20, 30, 40 dan seterusnya, selagi anak murid ataupun anak-anak masih lagi boleh memberi tumpuan. Setelah selesai, kita tuliskan tarikh. Lepas tu kita tuliskan tangan, iaitu tangan kanan. Kemudian sekarang kita pergi pula kepada tangan kiri, proses yang sama, tapi kita gunakan tangan kiri. Titik tengah, putar kiri ke atas, turun kiri ke bawah, putar kanan ke atas, turun kanan ke bawah, dan kita ulang dalam perkiraan 20, 30, 40 ataupun 50. Lebih pun boleh. Setelah selesai, kita labelkan tangan kiri. Begitu ringkas ya, ringkas dan mudah aktiviti Lazy Egg ini.
Tujuan kita melabelkan setiap aktiviti ini adalah supaya kita boleh lihat perkembangan yang telah dicapai oleh anak-anak atau kita di rumah ataupun anak murid kita. Saya cadangkan aktiviti Lazy 8 ini adalah wajar jika kita buat beberapa minit sebelum kita mula aktiviti menulis untuk anak-anak, dan ia juga baik kalau kita boleh jalankan atau kita buat aktiviti ini secara berterusan setiap hari ataupun dengan lebih kerap untuk perkembangan yang lebih cepat.